Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, untuk minggu ni kita akan pergi kepada standard electrode and potential, iaitu keupayaan elektrod piawai. Okey. Dalam keupayaan elektrod piawai ni, benda pertama yang kamu kena mahir di sini adalah elektrod hidrogen piawai. So, elektrod hidrogen piawai, okey, elektrod hidrogen piawai ni apa dia? Okey. Dia terdiri daripada satu elektrod platinum. Okey, ini adalah elektrod platinum. Okey, yang direndam dalam larutan asid yang mengandungi ion hidrogen. Okey. Direndam dalam larutan asid yang mengandungi ion hidrogen 1 mol per desimeter padu. Dan juga gas hidrogen pada tekanan 1 atmosfer dialirkan ke dalam larutan asid tersebut. So, kita lalukan dia dengan gas hidrogen pada tekanan 1 atmosfer. Okey, tekanan inilah tekanan udara yang biasa. Okey, elektrod platinum ni, okey, elektrod platinum, okey, kita ada dua elektrod yang pasif kita ada platinum, satu lagi karbon. Tapi kali ini kita akan gunakan elektrod platinum. Dilapisi dengan platinum 4 oksida, PtO2. Okey. Okey, kenapa kita lapisi platinum itu dengan platinum 4 oksida ni? Okey, kita lapisi dia sebab untuk meningkatkan luas permukaan platinum tu dan untuk menjerap. Okey, kita nak absorb gas hidrogen. Okey, supaya molekul hidrogen yang lebih dekat bersentuh dengan ion hidrogen dalam larutan. Sebab kita nak tengok, okey, kita akan tengok nanti macam mana kita nak tentukan keupayaan elektrod piawai ni berdasarkan kepada elektrod hidrogen piawai. Okey. Piawai itu maksudnya standard lah. Okay, dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai standard. Okey, ini adalah persamaan setengah bagi sel hidrogen. Okey, ini adalah persamaan setengah bagi sel hidrogen. Okey, di mana 2 mol ion hidrogen akan menerima 2 elektron untuk membentuk gas hidrogen. Okey, untuk membentuk gas hidrogen. So, ini adalah persamaan setengah bagi gas hidrogen. Kemudian, bagi keupayaan elektrod piawai, okey, keupayaan elektrod piawai ini adalah simbol dia. Okey, E' ni di sini. Okey, sama dengan 0.00 volt. Okey, so hidrogen plus dengan E, kita akan dapat setengah H2. So, kita ni nak samakan dia punya, apa nama tu, bilangan mol dia. Okey. Okey, so sekarang ni, okey, bila kita setengah darab 2, so dia akan jadi 1 lah. Itu yang dekat sini dikatakan setengah. Okey, dia buat macam matematik biasalah, setengah darab 2. Okey, kita akan dapat 1. Itu adalah keupayaan elektrod hidrogen piawai. Okey. Kemudian nilai keupayaan elektrod piawai. Okey, kita tengok kepada nilai keupayaan elektrod piawai EO. Okey, macam mana kita nak tentukan nilai keupayaan elektrod piawai ni? EO bagi zinc ini ditentukan. Okey. Macam mana kita nak tentukan elektrod piawai? Sebab kita sebelum ni, okey, sekarang ni untuk KSSM, memang betul kita refer hari tu kepada susunan kereaktifan logam, susunan elektrokimia. Tapi sekarang ni bila kita nak menjawab, kita akan refer kepada nilai keupayaan elektrod piawai. Okey, untuk KSSM. Ya. So, elektrod zinc, ini adalah elektrod zinc dan ini adalah elektrod hidrogen piawai tadi. Okey, yang sel separuh. Okey, elektrod piawai bagi hidrogen tadi yang sel separuh ni tadi, kita ada elektrod platinum dan juga larutan asid yang mengandungi ion hidrogen dengan kemolarannya adalah 1.0 dan kita alirkan dengan gas hidrogen pada 1 atmosfer. Okey, ini adalah elektrod zinc dan larutan yang mengandungi ion zinc. Okey, ini adalah larutan yang mengandungi ion zinc. Okey, pada kemolaran dia adalah 1.0. Kemudian kita ada 1 titian garam. Okey, kita ada 1 titian garam. So, titian garam ni fungsi dia adalah untuk membenarkan pengaliran ion melaluinya bagi mengimbangi cas dan juga melengkapkan litar. Okey, so kebanyakannya yang positif ni adalah pada sel hidrogen dan yang negatif ini adalah pada logam yang kita nak tentukan dia punya keupayaan elektrod dia. Okey.
Okey, nilai keupayaan elektrod piawai E bagi zinc ini diperoleh apabila sel setengah yang terdiri daripada elektrod zinc itu dicelup ke dalam larutan yang mengandungi ion zinc. So, apa-apa saja larutan lah. Okey, zinc nitrat ke. Okey. Dengan kemularan larutan tersebut adalah 1.0. Okay, disambungkan kepada elektrod hidrogen piawai dan juga titian garam. Inilah tadi. Okay, elektrod zinc mesti ada dalam larutan yang ada ion zinc juga. Dia tak boleh elektrod zinc tetapi larutan di sini copper. Copper tu sulfate, copper tu nitrate, tak boleh. Sebab nanti zinc ni dia akan jadi pasif kalau dia tak rendam dalam larutan dia sendiri. Bila dia berada dalam larutan dia sendiri, baru zinc ni akan jadi aktif, so dia akan diturunkan. Okey, baru kita boleh dapat nilai di sini. So ni zinc ni adalah terminal negatif, manakala hidrogen ni adalah terminal positif. Okey. Nilai keupayaan bagi elektrod piawai bagi EO bagi zinc adalah 0.00 volt. Okey, ingat ini adalah nilai keupayaan bagi yang piawai adalah 0.00. So 0.76 volt adalah keupayaan bagi elektrod zinc tersebut. Okey. Nilai ni biasanya kita kalau untuk kertas 2 mungkin kita akan bagilah dia punya jadual, kita tak payah nak ingatlah nilai dia. Okey. So zinc adalah terminal negatif kerana cenderung untuk membebaskan elektron berbanding H2. Okey. So zinc adalah terminal negatif, dan ni adalah terminal positif. Okey, sebab dia adalah macam sel kimia. So bila sel kimia, terminal negatif ni akan dioksidakan dan terminal positif akan diturunkan. Okey. So, elektron akan mengalir daripada zinc kepada platinum melalui wayar penyambung. Okey, bagi sel kimia, ini adalah kita namakan sebagai sel kimia sebab kita tak ada sel lain. So, kita bergantung kepada keupayaan elektrod. Bila bergantung kepada keupayaan elektrod, okey, so itu adalah sel kimia. So kalau kita tengok di sini, zinc adalah terminal negatif, platinum ni adalah terminal positif. Jadi setengah persamaan dia adalah atom zinc, okey, mendermakan 2 elektron untuk membentuk ion zinc 2+. Ingat lagi tak macam mana cara kita nak menulis persamaan? Okey. Macam mana cara kita nak menulis persamaan adalah atom dia akan tukar kepada ion. Okey, zinc 2+. Okey, kat mana kita nak letak elektron dia? Ingat lagi tak? Kita letak elektron di tempat yang nombor pengoksidaan dia lebih besar. Okey, ini dalam keadaan atom yang biasa. So, bila dalam keadaan atom, keadaan neutral, so nombor pengoksidaan dia adalah sifar. Manakala kalau dia berada dalam keadaan ion, nombor pengoksidaan dia dah bertambah kepada positif 2. Okay, di mana kita nak letakkan elektron? Kita akan letakkan elektron di bahagian nombor pengoksidaan yang lebih besar. So, lebih besar, positif 2 lebih besar daripada kosong. So, elektron akan letak di sini. So, berapa banyak elektron yang kita nak tambah? Macam mana cara kita nak tahu berapa banyak yang tambah? Okey, kalau kita tambah 1, 2 tolak 1, kita akan dapat 1 kan? 1 tak sama dengan kosong. Jadi, kita tambahkan dekat sini 2. So, bila 2, so maksudnya 2, yang ni positif 2, yang ni negatif 2, yang ni negatif 2 sebab charge bagi elektron negatif 1, so dia akan jadi negatif 2. So 2 tolak 2 sama dengan kosong. Okey, cikgu harap jelas yang itu Okey, kemudian kita tengok kepada setengah persamaan. Okey, kalau setengah persamaan, cuba tengok di sini, ini adalah 2H. Okey. 2H plus dengan 2E. Kenapa 2 mol ion hidrogen menerima 2 mol elektron? Menerima 2 elektron untuk membentuk gas hidrogen. Sebab cikgu dah cakap tadi, untuk bahagian terminal positif dia akan mengalami penurunan. So bila dia masa mengalami penurunan, dia akan menerima elektron. Okey. Yang kat sini kamu boleh tengoklah kenapa dia terima elektron, sebab dekat sini nombor pengoksidaan dia kosong. Okey. Dekat sini nombor pengoksidaan dia adalah positif 2, sini nombor pengoksidaan dia negatif 2. Okey, letakkan elektron di kebahagian yang nombor pengoksidaan dia lebih besar. So 2 tolak 2 sama dengan kosong.
Okey, zinc pula, ini adalah persamaan ion keseluruhan. Okey, persamaan ion dia adalah zinc plus dengan 2E yang akan bertukar kepada zinc. So, dia adalah proses penurunan. Okey, so EO adalah negatif 0.76. Okey, so terminalnya adalah negatif. Okey. Okey, ini adalah keupayaan elektrod piawai. Okay, kita tengok di situ. Okey. Oops. Dia ada stuck sikit di situ. Oh, dah terlebih pula dia. Okey, kita tengok di situ tadi. Ejen peoksidaan dan ejen penurunan berdasarkan nilai keupayaan elektrod piawai. So, ini adalah siri keupayaan elektrod piawai. Kita dah tak ada dah perkataan siri elektrokimia. Untuk KSSM, kita akan gunakan siri keupayaan elektrod piawai. Ingat betul ya? Siri keupayaan elektrod piawai. Okey, bila siri keupayaan elektrod piawai, okey, ingat balik cikgu kata kalau dia berada di dia punya EO ni, okey, ini adalah keupayaan elektrod piawai, okey. Dia punya ion ni lebih negatif. Okey, dia punya nilai di depannya adalah negatif. Okey, ini bermakna bahawa kebanyakannya dia akan mengalami pengoksidaan. So, bila mengalami pengoksidaan, kebiasaannya dia akan menjadi ejen penurunan. Itu sebabnya kalau kamu tengok di sini, kekuatan sebagai ejen penurunan meningkat. So, lithium ni yang dia punya keupayaan elektrod dia yang paling negatif sekali. So, dia punya keupayaan dia untuk bertindak sebagai ejen penurunan adalah sangat tinggi. Okey, so bila dia mudah untuk jadi ejen penurunan, so dia lebih mudah untuk melepaskan elektron dia. Okey, semua kamu tengok di sini. Okey. Ini adalah tindak balas bagi sel setengah. Okey. Ini untuk nilai sebagai ejen penurunan. Okey, manakala yang di sini pula kekuatan dia sebagai ejen pengoksidaan dia akan meningkat. Kenapa dia punya kekuatan sebagai ejen pengoksidaan dia meningkat? Sebab apa? Sebabnya dia lebih mudah untuk mengalami proses penurunan. Itu sebabnya dia jadikan kekuatan sebagai ejen pengoksidaan meningkat. Yang kebanyakannya yang makin ke bawah dia lebih mudah untuk menerima elektron. So, ini adalah tindak balas, okey, setengah dalam keupayaan elektrod piawai. Okey. Nilai ni tak perlu hafal. Nanti kita akan beri dekat dalam peperiksaan. Okey. Okey, ejen pengoksidaan dan ejen penurunan berdasarkan kepada nilai keupayaan elektrod piawai. So, macam mana cara kita nak tentukan? Okey, nak tentukan mana satu ejen pengoksidaan dan mana satu ejen penurunan. So, kalau ejen pengoksidaan, dia akan mengalami penurunan. Manakala yang ejen penurunan akan mengalami proses pengoksidaan. So, di sini kita akan refer kepada keupayaan elektrod piawai. Okey. Keupayaan adalah sama dengan keupayaan penurunan piawai. Bila kita kata keupayaan elektrod piawai adalah sama dengan keupayaan penurunan piawai. Jadi, semua persamaan sel setengah ditulis sebagai penurunan. Cuba kamu tengok di sini. Okey, kebanyakannya sel setengah ditulis sebagai penurunan. Kalau kamu perhatikan semua sekali, walaupun dia terminal negatif, okey, cuba kamu tengok. Walaupun dia negatif, tapi dia punya tindak balas dia atau persamaan sel setengah dia, semuanya nampak macam menerima elektron. Betul tak? Okey. Walaupun secara logiknya, okey, apa yang dibuat oleh sel tersebut adalah sel tersebut masih lagi akan mendermakan elektron dia. So, ada mengalami pengoksidaan. Okey, tapi disebabkan berdasarkan penyataan ini, keupayaan elektrod piawai adalah sama dengan keupayaan penurunan piawai. Okey, semua sel setengah ditulis sebagai penurunan.
Dan nilai E ni ialah kecenderungan sesuatu bahan sama ada menerima atau membebaskan elektron. So nilai EO ni adalah kecenderungan dia. Adakah sesuatu bahan itu akan menerima atau dia akan membebaskan elektron dia? Okey. So kita tengok di sini. Ejen pengoksidaan plus dengan elektron adalah tidak balas berbalik. Boleh menghasilkan ejen penurunan. Okey, ejen pengoksidaan plus elektron boleh menghasilkan ejen penurunan. Okey, perbandingan nilai EO ni digunakan untuk menentukan sama ada argentum atau magnesium merupakan ejen pengoksidaan atau ejen penurunan. Okey, cikgu nak kamu refer balik kepada ni tadi. Okey, di antara magnesium dan argentum. Okey, kalau kita belajar sebelum ni, dari segi tu kita katakan magnesium lebih elektropositif daripada argentum kan? Okey, sekarang ni kita lihat kepada keupayaan elektrod piawai dia. Okey, so macam mana cara kita nak tentukan? Okey, nilai EO bagi argentum adalah lebih positif. Okey, so bila nilai EO bagi argentum itu lebih positif, so ion argentum di sebelah kiri adalah ejen pengoksidaan yang lebih kuat sebab dia lebih positif. So kalau dia lebih positif, maksudnya dia adalah ejen pengoksidaan sebab dia akan mengalami penurunan. So ion argentum ni dia akan lebih mudah untuk menerima elektron dan mengalami penurunan. Dan juga atom argentum di sebelah kanan dia akan sukar melepaskan elektron sebab dia lebih mudah untuk menerima elektron. Okey. Manakala bagi magnesium, nilai EO dia adalah atom magnesium di sebelah kanan adalah ejen penurunan yang lebih kuat. So bila ejen penurunan, so maksudnya dia akan mengalami pengoksidaan. So bila dia mengalami pengoksidaan, dia lebih mudah untuk melepaskan elektron dia. Okey, jadi ion Mg di sebelah kiri akan sukar untuk menerima elektron. Kenapa dia sukar? Sebab dia senang untuk terima. Okey. Okey, nilai EO ni untuk menentukan bahan yang mengalami tidak balas pengoksidaan atau penurunan dan ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Kita tengok nilai hubungan E dengan kekuatan bahan sebagai ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Okey, molekul ataupun ion yang mempunyai nilai keupayaan elektrod piawai EO ni yang lebih positif ataupun kurang negatif. Okey, lebih positif atau kurang negatif. Sebenarnya ayat dia kamu ingat salah satu pun tak apa, yang lebih positif. Okey. Yang lebih positif ni lebih cenderung untuk menerima elektron. Ini adalah sama macam yang kita belajar awal-awal hari tu yang lebih positif. So maksudnya dia kurang elektropositif lah kalau kita ikut susunan tu. Okey. So lebih cenderung untuk menerima elektron. Jadi lebih mudah untuk mengalami tindak balas penurunan dan merupakan ejen pengoksidaan yang lebih kuat. So mana-mana yang mengalami penurunan dia adalah ejen pengoksidaan. Okey, manakala atom atau ion yang mempunyai nilai keupayaan elektrod piawai EO yang lebih negatif atau kurang positif, lebih cenderung untuk membebaskan elektron. So maksudnya kalau dia punya elektronegatifan dia bukan elektronegatifan. Kalau dia punya nilai keupayaan elektrod piawai dia adalah negatif, so dia lebih mudah untuk lepaskan elektron dia. Negatif, tolak maksudnya dia akan buang. Positif, tambah maksudnya dia akan masukkan elektron. So ingat yang betul-betul tolak. Okey, negatif maksudnya dia tolak elektron, dia bebas elektron. Tambah maksudnya dia tarik elektron pada dia. Okey. So lebih mudah mengalami tindak balas pengoksidaan dan merupakan ejen penurunan yang lebih kuat. Okey, itu adalah keupayaan elektrod piawai dia. Okey, dia terangkanlah macam mana cara kita nak tentukan yang satu ejen pengoksidaan dan yang satu ejen penurunan berdasarkan nilai keupayaan dalam elektrod piawai. Okey, kalau kita tengok dari segi ni. Okey, kalau kita perhatikan di sini, yang negatif-negatif ni lebih mudah untuk teroksida.
Okey, lebih mudah untuk dioksidakan. So, bila lebih mudah dioksidakan, so dia adalah ejen penurunan. Manakala yang positif ni pula, kebiasaannya dia akan bertindak menjadi ejen pengoksidaan sebab dia akan mengalami penurunan. Okey. Keupayaan elektrod piawai. Okey, bagaimana kita boleh mengenal pasti ejen pengoksidaan dan ejen penurunan dalam tindak balas ni? Okey, sekarang kita diberi larutan, dua larutan. Satu larutan magnesium nitrat, satu lagi larutan argentum nitrat. Okey, kuprum dalam magnesium nitrat. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang penyesaran logam daripada larutan garam dia sendiri. Okey, adakah kuprum ini keupayaan elektrod dia lebih tinggi daripada lebih negatif daripada magnesium? Okey. Kalau kita tengok di situ, dawai kuprum boleh tak disesarkan magnesium daripada larutan dia sendiri? Kalau ikut dari segi teorinya tak boleh lah kan? Sebab apa tak boleh? Sebab si unit kurang elektropositif daripada magnesium. Okey? Dia punya keupayaan dia tu sendiri. Manakala dawai kuprum dalam larutan argentum nitrat, cuba tengok antara kuprum dan juga argentum, di mana kedudukan dia? Yang lebih positif adalah nilai keupayaan elektrod yang lebih positif adalah argentum, manakala yang kurang positif adalah dawai kuprum. Okey. Jadi, dawai kuprum dalam larutan argentum nitrat. Kalau kita tengok di sini, kita tengok satu-satu. Okey, nilai keupayaan elektrod piawai ini disusun daripada yang paling negatif hingga yang paling positif. Okey, so di antara copper, okey, ion copper ni menerima dua elektron untuk membentuk copper ni sebab kita dah tahu tadi dia walaupun dia adalah pengoksidaan, tapi kalau dia punya persamaan setengah bagi sel dia tetap menerima elektron So IO dia adalah 0.34, manakala argentum adalah elektron dia terima elektron ni, ion argentum menerima satu elektron untuk membentuk atom argentum. Okey, dia punya IO dia adalah 0.80 volt. So nilai IO bagi kuprum adalah lebih negatif atau kurang positif daripada IO. So kalau kamu tengok di sini, nilai mana yang lebih kecil? Okey, so nilai yang lebih kecil tu kebiasaannya dia akan mengalami pengoksidaan. Nilai yang lebih besar ni, walaupun nilai kedua-duanya adalah positif, okey, walaupun kedua-duanya nilainya adalah positif, okey, so maksudnya dia akan mengalami penurunan, tapi kita tengok pula kepada yang lebih kecil, so 0.34. Jadi kuprum ni dia akan mengalami pengoksidaan, manakala argentum akan mengalami penurunan. So bila kuprum ni mengalami pengoksidaan, jadi kuprum adalah ejen penurunan yang lebih kuat berbanding argentum. Oleh itu, atom kuprum cenderung untuk membebaskan elektron untuk membentuk ion kuprum. Jadi kuprum akan mengalami tindak balas pengoksidaan. Okey, jadi yang kalau kamu nak ingatkan betul-betul lah, kalau susah nak ingatkan, yang di atas, kamu tengok dalam senarai ni, dalam jadual tu tadi, yang mana yang berada di atas, okey, kalau kita tengok di sini, yang mana yang berada di atas. Yang berada di atas ni kebanyakannya adalah yang akan mengalami pengoksidaan, yang di bawah ni akan mengalami penurunan. Cikgu takut kamu keliru nanti sebab dia ada banyak benda kan. Okey. Jadi persamaan bagi tindak balas penyesaran dia adalah Cu, okey, plus dengan 2 AgNO3 yang akan dapat CuNO3 plus 2 Ag. Ingat lagi tak tindak balas penyesaran ni macam mana cara kita dapat? Adalah kita tahu bahawa larutan yang kita ada adalah argentum nitrat. Okey, kita tulis dahulu siap-siap. Okey, logam yang kita tambahkan ni, yang kita lilitkan ni adalah copper. Okey, copper, Cu. Okey, plus dengan AgNO3. Okay, kita akan dapat apa? Okay, sekarang kita tengok Ag ni dia dia kurang reaktif daripada copper tu sendiri. Okay,
So bila dia kurang reaktif daripada copper, so dia boleh menyesalkan boleh menyesalkan argentum daripada larutan dia sendiri. So argentum akan keluar, copper akan masuk. Okey, so dekat sini CuNO3 2. Kenapa boleh dapat CuNO3 2? Sebab Cu tu plus, NO3 to NO3 minus. Okey, so bila kita tukarkan dia kat sini dengan kat sini, dia akan dapat CuNO3 plus dengan, okey, yang kita keluarkan tadi adalah Ag. Okey, kemudian baru kita seimbangkan. Kenapa kita kena seimbangkan? Sebab dekat sini apa? NO3 dekat sini ada 2, NO3 dekat sini ada 1 saja. So tambah dekat sini 2. So bila tambah 2, so NO3 ni pun ada 2. So Ag ni kat sini ada 2. So kita kena tambah 2 Ag di sini. Okey, cuba bagi siapa yang tak tahu, okey boleh cuba. Okey. Sebentar. Okey. Okey, dawai kuprum dalam larutan magnesium nitrat. Okey. Kalau kita tengok di situ hari tu, nilai keupayaan elektrod piawai disusun daripada paling negatif hingga paling positif. Okey, disusun daripada paling negatif hingga paling positif. So, di antara magnesium dan kuprum. Okey, di sini kalau nilai dia berbeza, kamu senang tau. Sebab kalau nilai dia berbeza, so negatif automatik kamu tahu dia akan mengalami pengoksidaan. Yang positif automatik kamu tahu dia akan mengalami penurunan. Jadi nilai IO ni adalah, bagi kuprum adalah lebih positif daripada magnesium. Okey, sekarang kamu tak boleh guna perkataan elektropositif lah. Nilai IO ni, keupayaan elektrod piawai ni bagi kuprum adalah lebih positif daripada magnesium. Jadi kuprum ni ataupun Cu ni tadi adalah ejen penurunan. Okey. Yang lebih lemah berbanding dengan magnesium. Dia ejen penurunan yang lebih lemah, so dia tak bolehlah buat pengoksidaan. Oleh itu, atom copper disukar untuk membebaskan elektron bagi membentuk ion kuprum. Jadi kuprum tidak akan mengalami pengoksidaan. Okey. Kuprum tidak akan mengalami pengoksidaan. Yang akan mengalami pengoksidaan di sini adalah magnesium itu sendiri. Okey. So sekarang ni disebabkan dia tidak ada sebaran tindak balas, sebab kuprum ni dia tak boleh menyesarkan magnesium daripada larutan dia sendiri. Jadi tidak adalah sebarang tindak balas yang berlaku. Okey, ini untuk dawai kuprum dalam larutan magnesium nitrat. Okey, cikgu harap jelas Okey, dawai kuprum tadi, okey, kalau kita nak jawab dari segi nilai magnesium. Okay, nilai IO ataupun elektrod piawai bagi magnesium adalah lebih negatif daripada IO bagi Cu. So, ion magnesium ialah ejen pengoksidaan yang lebih lemah berbanding dengan ion kuprum. So, bila dia ejen pengoksidaan yang lebih lemah, so maksudnya dia tidak bolehlah melakukan penurunan. Okey, so oleh itu ion magnesium ni sukar untuk menerima elektron, dia sukar untuk terima elektron bagi membentuk atom magnesium Mg. Jadi, ion magnesium tidak akan mengalami penurunan. Jadi, tidak balas penyesaran tidak berlaku antara ejen penurunan yang lemah iaitu kuprum dengan ejen pengoksidaan yang lemah iaitu magnesium. Okey. Copper ni, kuprum ni adalah ejen penurunan yang lemah sebab dia tak mampu untuk mengoksidakan magnesium. Manakala magnesium tu pun dia adalah ejen pengoksidaan yang lemah. Okey, itu magnesium. Okey, so setakat tu saja untuk keupayaan elektrod piawai. Okey, untuk yang ini cikgu nak kamu perhatikan betul-betul. Okey, apa yang dimaksudkan sebenarnya dengan keupayaan elektrod piawai itu apa? Okey, so elektrod piawai tu ini kamu kena faham betul-betul. Elektron hidrogen piawai tu apa? Okey. Kemudian susunan dia di situ. Susunan dia yang penting di sini. Okey, kemudian ini kita akan gantikan dengan pelbagai jenis logam, okey, dan juga larutan. Tetapi yang di sini kita tak akan tukarlah. Kita tetap lagi gunakan platinum
yang mengandungi larutan asid yang mengandungi ion hidrogen. So maksudnya mana-mana asid lah, asalkan asid itu kebanyakan asid lah mesti ada ion hidrogen. Okey, dengan kemolaran dia adalah 1.0. Okay, dan dialirkan dengan gas hidrogen pada satu atmosfer. Okey. Jadi kemudian cikgu nak kamu perhatikan balik apa yang dimaksudkan dengan nilai keupayaan elektrod pair Y. Okey, jadual ni cuba fahamkan, tapi tak perlu hafal. Cikgu kata tadi, cikgu kata kenapa semuanya menerima elektron, sebab keupayaan elektrod pair Y adalah sama dengan keupayaan penurunan pair Y. Itu sebabnya dia punya nilai dia semua menerima elektron. Okey. Jadi sampai situ saja kelas kita pada hari ini. So kita akan sambung lagi kelas kita pada hari yang akan datang. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semua.